Adakah anda semua di rumah sedar bahawa sisa-sisa makanan yang kita buang selama ini, kita boleh tukar ia sebagai baja kompos. Kita boleh jadikan ia sebagai baja kompos. Dan selain daripada kita boleh berjimat, sebenarnya kalau anda di rumah pandai, kita boleh jadikan ia sebagai sumber pendapatan tambahan kita. Dan kejap lagi kita akan bersama dengan Dr. Teng yang akan menerangkan kepada kita pembuatan baja kompos. Apa kata? Kita saksikan. Biasa kalau sisa yang dihasilkan di rumah, dia bahagi pada dua jenis lah. Sisa makanan ataupun sisa yang boleh dikita semula. So, kalau katakan sisa yang macam boleh dikita semula, plastik, kertas semua tu, kita boleh asingkan dan kita semula saja. Tapi biasa keluarga atau itu rumah tangga dia menghadapi masalah sisa makanan sebab dia tidak dikitam semula. Lepas tu dia senang dibuang ke tahap 40%. Itu sebabnya statistik menunjukkan sisa makanan di tahap 40% dia paling banyak, dia sebanyak 45% lah. So sisa makanan yang dibuang di tahap 40% sampah itu dia akan mereput dan dia menghasilkan greenhouse gas, methane gas, CO2 semua yang merosakkan alam sekitar. So kita bolehlah kalau ada sisa makanan katakan di rumah, kita senang saja kita asingkan, boleh buat baja kompos sendiri. Yalah, mungkin masyarakat dekat luar tu, dia orang ni tak sedar yang sebenarnya sisa makanan ni kita boleh buat baja kompos. Betul. Mungkin dengan cara yang doktor buat sekarang ni, dia orang dekat rumah tu boleh tiru. Boleh tiru kan? lah. Baru dia orang sedar, rupanya boleh buat baja kompos. Ada sesetengah orang dia memang mungkin dia dah tahu boleh buat, tapi lebih senang kalau dia dibuang lah. Betul tak? Itu kira komitmen lah, komitmen yang akan kita ada niat nak buat, so baru boleh buat lah. Sebab tak ada lagi lebih senang daripada buang. Yalah. So saya akan kumpulkan semua sisa-sisa makanan lepas yang sudah dihasilkan. Saya akan kumpulkan dalam satu tong. Okay, kita buka dan kita akan masuk ke dalam tong. Tong ni. Saya dah ada buat lubang kat tepi-tepi ni. Ini untuk udara boleh masuk, oksigen boleh masuk. So proses perebutan tu boleh berlaku dengan lebih cepat lah. Termasuk ada satu pipe yang saya pun buat lubang-lubang kat tengah. Okay. Lepas tu saya akan masuk kat tengah-tengah. Dia pun untuk tujuan yang sama, udara boleh masuk. So untuk tong ni dia punya tapak pun saya ada buat lubang yang sama. So masa perebutan sisa ni dia akan ada keluar itu air sampah kan. So dia akan turun. Jadi kalau kita nak buat proses ni, kita tak semestinya menggunakan tong kan, doktor kan? Tak semesti. Kita boleh guna apa lagi? Kalau katakan ada rumah di kondominium ke apartmen semua tu kan, dia boleh guna pasu, boleh guna tong yang lebih kecil pun boleh. So kita akan masukkan sisa makanan. Biasa dia lebih sesuai kalau masuk dalam lebih kurang tebal 2 inci lah. Tadi kita dah masukkan sebahagian daripada sisa makanan. Dia punya kandungan sisa makanan tu kena tinggi macam mana tu? Dia punya kiraan paras. Setiap lapisan saya buat lebih kurang dalam 2 inci lah. 2 inci saja. Sebab kalau tebal sangat dia susah nak mereput. Dia punya saiz pun biasa saya kena potong-potong kecil kan. Okay. Lepas kita potong kecil-kecil, lepas tu kita nak masuk apa lagi? Kita masukkan daun kering. Ini daun kering pun satu lapisan juga, lebih kurang 2 inci juga. Dia akan menyerap bau lah. So selepas masuk semua daun kering tu, kita akan masukkan satu lapisan yang ketiga lah, untuk tanah biasa je, apa-apa tanah. Tebal dia pun dalam 2 inci juga. Tanah kalau dia cukup tebal, dia akan menghalang bau juga dan dia akan menghalang semua katakan itu lalat semua datang lah. So dia tak akan bau, dia tak akan busuk lah. So kita masuk macam ni. Ini dah siap. Lain dia boleh tambah lah 2 inci macam tu. Dia akan berulang. Lepas tu kita tutup. Biasa kompos dia akan mengambil masa macam 3 bulan lah. Saya akan tunjukkan satu tong yang saya sudah penuh. Lepas 3 bulan dia akan dia punya volume dia akan turun sebab dia mereput kan. Kalau tinggal separuh tu dia boleh kacau-kacau, boleh gaul, boleh guna untuk tanam. Untuk kompos lah. Ya betul. So, lepas 3 bulan sisa makanan sudah jadi kompos baja. So saya boleh gunalah untuk tanam tanaman di belakang rumah sini ada macam herbs, cili, sayur-sayuran. So semua guna
baja kompos yang tak ada chemical lah. Yalah, Kira maknanya organik lah. Inilah hasil Ya. daripada baja kompos yang kita buat tadi kan. Ya, betul. Dan daripada sayuran ni dia bermacam-macam jenis sayuran ke? Itu bergantung lah, you suka tanam apa pun boleh. Sebab dia tu baja dia tak ada macam limit, boleh pakai untuk sayur apa saja. Jadi kepada anda semua di luar sana, saya rasa anda pun dah faham kan, kalau anda ada sisa makanan dekat rumah tu, jangan terus buang kan. Bolehlah buat baja kompos. Dan kalau anda nak tahu, kalau anda buat baja kompos ini, ia secara tak langsung ia boleh menyelamatkan alas kita. Ya, Sebab punca utama pencemaran alas kita ini berpunca daripada sampah sarap. Betul, Ya, Doktor? betul. Jadi Ya. kepada anda semua di rumah, selamat mencuba. Ya.